Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bidang akhlak Islamiah. Ya, tingkatan 5 iaitu tajuknya sifat mazmumah meracuni hati. Okey, buku teks anak-anak boleh lihat muka surat 205 hingga 210. Jom kita teruskan. Okey, sifat mazmumah meracuni hati. Belum kita teruskan, mari kita lihat standard pembelajaran. Yang pertama, nak menyatakan maksud, dalil dan contoh sifat mazmumah yang akan kita bincangkan iaitu sifat riya, ujub dan juga hasad. Seterusnya, 6.22.2 menjelaskan cara meninggalkan sifat mazmumah. Bagaimana kita nak meninggalkan sifat mazmumah tersebut. Seterusnya, 6.22.3 iaitu merumuskan hikmah meninggalkan sifat mazmumah. Kenapa kita kena tinggalkan sifat mazmumah itu. Dan seterusnya, 6.22.4, yang keempat iaitu meninggalkan sifat mazmumah itu secara beradab dan istiqamah. Sebab ini sifat mazmumah. Baiklah, mari kita teruskan perbincangan kita hari ini. Yang pertama, kita nak lihat maksud, dalil dan contoh sifat mazmumah setiap satu. Secara umumnya, mazmumah ialah sifat dan tingkah laku yang berlawanan dengan syarak. Sifat atau tingkah laku yang berlawanan dengan syarak itu adalah sifat mazmumah. Pastilah sifat yang tidak disukai ataupun sifatnya dibenci oleh Allah dan Rasul. Sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak. Baiklah, yang pertama kita lihat riya. Apakah yang dimaksudkan dengan riya? Maksudnya ialah melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Amalan tu kita buat bukan kerana Allah, tapi kerana kita nak pujian orang. Nak menunjuk-nunjuk lah kan. Baik, kita tengok contoh-contoh sifat riya. Yang pertama, solat sunat. Solat sunat tu bagus, tapi dia solat sunat bila berada di depan orang. Maksudnya nak menunjuk kepada orang. Maka sifat riya. Maka solat itu tidak diterima. Seterusnya dia bersedekah kerana mengharapkan pujian. Depan orang dia sedekah. Bila tak ada orang dia tak sedekah. Itu bermakna dia mengharapkan pujian. Itu juga sifat yang dilarang. Dan seterusnya membaca Al-Quran atau melakukan apa sahaja ibadah dengan tujuan untuk dipuji. Dia baca Quran, tujuan dia supaya dipuji kerana suara dia sedap. Jadi contoh-contoh sifat riya dalam amalan. Dan sifat riya ini dilarang. Kenapa sifat riya itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah? Baik, kita lihat dalilnya. Firman Allah dalam surah Al-Ma'un, ayat 4 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maksud dia, maka celaka, kecelakaan yang besar bagi orang yang solat. Bukan dia solat tu dia celaka, tapi kenapa? Kerana mereka berkeadaan lalai. Dia solat tapi lalai dari menyempurnakan solatnya. Juga bagi orang yang berkeadaan riya dalam ibadah dia. Kalau kita solat dalam keadaan riya, menunjuk-nunjuk, beribadah dalam sifat dalam keadaan yang menunjuk-nunjuk kepada orang bukan kerana Allah, maka kecelakaanlah baginya. Na'udzubillah. Baiklah, seterusnya kita lihat dalil yang kedua. Dalil kedua, Mahmud bin Labid meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya yang amat aku takut ke atas kamu ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil ya Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu riya. Rasulullah risau kalau kita beramal tetapi ada sifat riya. Menunjuk-nunjuk, mengharapkan pujian manusia, bukan kerana Allah. Riya ni tak ikhlas. Riya tu lawannya ikhlas. Jadi kita hendaklah menjauhi sifat riya. Baiklah, anak-anak yang Ustazah kasihi,
Ya, seterusnya kita lihat dalam spektrum ilmu, Imam Al-Ghazali menyenaraikan 10 sifat mazmumah. Sifat mazmumah yang perlu kita jauhi atau hindari. Yang pertama, banyak makan dan minum, ya, sebab dia melalaikan. Yang kedua, banyak berkata yang sia-sia, yang lara, yang menyakitkan hati orang. Yang ketiga, sifat pemarah, ya, tidak sabar. Yang keempat, sifat apa? Hasad dengki. Itu dilarang. Seterusnya, kasih pada harta. Cinta harta, bakhil. Yang keenam, mencintai harta pula dan pangkat. Okay. Yang ketujuh, hati yang terpaut pada dunia. Yang ke-8, bersikap sombong atau takbur. Yang ke-9, bangga diri atau ujub. Dan seterusnya, menunjuk-nunjuk atau riak yang kita sebut tadi. Daripada kitab Al-Arba'in fil Usuluddin. Okay, ini antara 10 sifat mazmumah yang perlu kita hindari. Dan tadi kita dah bincang tentang sifat riak. Okey, baik, seterusnya kita nak lihat pula sifat yang kedua, sifat mazmumah yang dilarang, iaitu ujub. Baiklah, maksud ujub. Apakah yang dimaksudkan dengan ujub? Tadi riak menunjuk-nunjuk. Okey, ujub ni dia rasa bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Dia buat amal, dia rasa dia dah banyak amalan. Dia rasa bangga dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Ini merupakan sifat yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Baik, kita lihat apakah contoh sifat ujub. Okay, contoh, ada kelebihan ilmu pada seseorang. Dia rasa bangga dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah. Sebab ilmu tu milik Allah. Ilmu yang ada pada kita manusia ni sikit sahaja. Jadi tak ada apa yang nak kita banggakan. Berbanding dengan ilmu Allah yang begitu luas dan banyak. Seterusnya, dari segi amal. Amal soleh ataupun dia merasakan diri dia lebih baik, lebih soleh berbanding orang lain. Ataupun amal dia lebih banyak berbanding orang lain. Bila dia rasa lebih daripada orang lain tu merupakan sifat yang dilarang, iaitu adanya sifat ujub. Na'udzubillah. Jadi kita elakkanlah daripada sifat tersebut. Kenapa? Kerana Allah dan Rasul melarang. Antara dalilnya ialah daripada surah At-Taubah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud iaitu semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Jadi kita rasa megah, rasa bangga tu tidak mendatangkan keuntungan pada kita. Okay, seterusnya, larangan lagi tentang sifat ujub ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud pada satu ketika seorang lelaki berjalan dengan pakaian yang membanggakan dirinya. Dalam keadaan dia jalan tu, dia bangga akan diri dia serta rambut yang disikat atau disisir rapi, dan berlagak sombong ketika dia berjalan. Lalu Allah membenamkan ke dalam bumi. Maka dia terus-menerus meluncur ke dalam bumi sehinggalah hari kiamat. Na'udzubillah. Jadi orang yang begah, orang yang bangga, ada perasaan ujub ni, dimurkai Allah dan akan mendapat azab di akhirat. Na'udzubillah. Baiklah, seterusnya kita lihat sifat yang ketiga, iaitu hasad. Hasad. Kita selalu sebut hasad dengki, kan? Maksud hasad ialah perasaan dengki melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Dia dengki, dia tak puas hati dengan kelebihan yang ada pada seorang, berharap supaya kelebihan tersebut hilang daripadanya. Dahlah dia berdengki, kan? Dia rasa tak puas hati. Dan dia harap kelebihan yang ada pada orang tu akan hilang. Itu bahaya sifat hasad ni. Baik, apakah contoh hasad yang kita boleh lihat dalam masyarakat kita? Yang pertama sekali, hasad dengan kekayaan harta seseorang. Rasa dengki dengan rakan yang memiliki kekayaan atau harta atau pangkat. Dahlah dia dengki, tapi dia harap agar kawan tadi jatuh miskin. Yang kedua, dia rasa cemburu dengan kecantikan atau kelebihan seseorang. Dengan seorang rakan yang memiliki rupa paras yang cantik, dan dia mengharapkan rakan itu menjadi cacat. Itu antara contoh-contoh sifat hasad. Jadi kita elakkanlah. Kita syukur dengan segala nikmat yang Allah bagi dekat kita.
Okay? Bila kita bersyukur, maka kita tidak akan ada perasaan hasad atau dengki tadi. Ya? Alhamdulillah, segala yang Allah beri pada kita itu dah yang terbaik dah. Ya? Firman Allah dalam surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okay? Apa maksud dia? Daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan dengkinya. Kan dalam surah ni kita minta dijauhkanlah daripada sifat dengki ni, daripada kejahatan orang-orang yang dengki ni. Tak naklah bersifat dengki. Kenapa? Kerana selain daripada Allah murka tadi, Rasulullah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Yang bermaksud, hendaklah kamu menjauhi sifat hasad, yang ni dengki tadi. Sesungguhnya hasad atau dengki itu menghapuskan kebaikan seperti api membakar kayu api. Ada amal kita buat sikit, tapi kerana hasad kita, kerana dengki kita, terbakar habis amal itu. Maka sia-sia amalan kita sekiranya ada sifat hasad, dengki. Na'udzubillah. Sama-sama kita elakkan 3 sifat tadi itulah kan. Sifat riya, sifat ujub dan juga sifat hasad. Dalam spektrum ilmu, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud perasaan hasad dengki itu dilarang kecuali dalam 2 perkara. Apakah perkara yang dibenarkan untuk kita hasad dengki? Yang pertama iaitu dengki kepada seorang yang Allah kurniakan kepadanya harta dan dia membelanjakan pada yang berhak. Dan seorang yang dikurniakan ilmu pengetahuan kemudian diamalkan dan dia ajarkan. Dia mengajarkan pada orang lain. Jadi kita rasa dengki dengan seorang yang kaya tapi dia membelanjakan harta dia, dia sumbang, dia sedekah. Kita rasa dengki atau cemburu pada rakan kita yang ada ilmu tapi dia rajin amal dan dia mengajar. Kita dengki tapi kita tak minta untuk dia hilang kelebihan yang ada. Tapi kita dengki dengan kita rasa kita nak mencontohi dia, okey. Tak ada masalah. Okey. Jadi cara kita nak meninggalkan sifat mazmumah ni. Kita tak nak. Sifat mazmumah ni sifat yang negatif. Sifat yang dimurkai oleh Allah. Dibenci oleh Rasulullah. Jadi, yang pertama, kita hendaklah mengamalkan sifat mahmudah. Lawan kepada sifat mazmumah tu. Sentiasa amalkan sifat mahmudah, sifat terpuji, sifat yang baik. Bila kita buat yang baik, insyaAllah lah kita akan menjauhi sifat mazmumah. Yang kedua, muhasabah diri. Sentiasa muhasabah diri. Kita refleks balik. Ingat balik apa yang kita buat agar terhindar. Jauhlah sifat-sifat mazmumah ni. Yang ketiga, mengawal nafsu kita. Sentiasa kawalkan nafsu kita ni daripada kita nakkan kemegahan, harta, pangkat, jawatan dan sebagainya. Bukan tak boleh kaya, tapi bukan kita nak kekayaan tu untuk menunjuk-nunjuk. Kalau kita ada kekayaan, kita ada kelebihan, kita gunakanlah ke jalan yang diredai Allah. Dan seterusnya, hendaklah kita sentiasa berzikir. Sentiasa berzikir, menyucikan jiwa kita. Istighfar, astaghfirullahalazim. Yang sentiasa bertasbih, memuji Allah, subhanallah. Kita lihat orang yang cantik yang Allah ciptakan tu, subhanallah, cantiknya ciptaan Allah. Tak ada apa yang nak kita dengkikan. Sebab kita semua pun akan kembali kepada Allah. Dan segala apa yang ada semuanya akan musnah. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita lihat hikmah kita meninggalkan sifat mazmumah. Apa hikmah atau kelebihannya kalau kita meninggalkan sifat mazmumah ni? Yang pertama sekali dapat membentuk akhlak mulia. Dapat membentuk akhlak mulia kerana menjauhi larangan Allah. Kerana menjauhi larangan Allah. Yang kedua, mendidik jiwa supaya sentiasa tunduk kepada kekuasaan Allah. Latih jiwa kita. Latih jiwa kita. Didik jiwa kita agar sentiasa tunduk pada kekuasaan Allah. Yang ketiga, mengukuhkan jati diri. Kukuhkan jati diri kita dengan mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat yang baik, bersyukur, suka bersedekah, suka tolong orang. Jadi sifat-sifat yang baik itu menjauhkan kita daripada mazmumah ataupun sifat-sifat mazmumah. Baik, seterusnya yang keempat, kita akan mendapat ketenangan hidup. Kerana apa? Kerana kita menjaga hubungan sesama manusia. Bila kita jaga hubungan sesama manusia, insya-Allah jiwa kita tenang. Tak ada apa yang kita nak dengki pada orang lain. Tidak ada apa yang kita nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Segalanya adalah milik Allah belaka. Baiklah, yang terakhir, memartabatkan imej Islam.
sebagai contoh terbaik dalam membangunkan modal insan. Jadi kita martabatkan imej Islam dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mahmudah, kita akan menjadi contoh yang baik kepada rakan-rakan kita, juga termasuk kepada orang yang belum yang bukan Islam. Mungkin dia tertarik dengan akhlak mulia yang ditunjukkan. Okey, itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat yang kita perolehi dari perbincangan kita hari ini. Semoga kita semua dipelihara oleh Allah daripada sifat mazmumah, antaranya tadi iaitu sifat riya, sifat ujub, sifat hasad, dengki. Nauzubillah. Yang terbaik itu dari Allah. Kelemahan itu daripada Ustazah minta maaf, minta ampun daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.